Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najmi bin Kumar E169803 akan membincangkan tentang tajuk tanah runtuh. Jadi, sebagai permulaan, tanah runtuh merupakan satu fenomena geologi di mana terdapat pergerakan atau gelongsoran tanah dari satu kedudukan yang tidak stabil dan berlaku secara pantas ataupun secara perlahan. Dan apabila gelongsoran berlaku secara pantas, ia sudah tentu akan memberikan kesan yang teruk kepada bukan sahaja alam sekitar dan juga malah kepada manusia lah. Jadi kalau berlaku secara perlahan pula, ianya memberi kesan kepada alam sekitar. Akan tetapi pergerakan yang perlahan ini juga boleh menyebabkan ianya boleh berlaku dengan lebih pantas, seperti apa yang kita lihat dalam berita pada semalam, kejadian tanah runtuh yang berlaku di sebuah tapak pembinaan di kawasan Selangor. Okey, jadi apakah langkah mitigasi yang boleh kita lakukan supaya kejadian ini, risiko tanah runtuh ini boleh dikurangkan? Jadi yang pertama adalah menanam tanaman di tupan bumi untuk mengurangkan air larian hujan. Okey, contohnya rumput ataupun apa-apa tanaman yang berakar lah, supaya air hujan tidak terus memberi impak kepada tanah. Jadi air hujan ini adalah salah satu ejen hakisan lah. Jadi apabila air hujan tak kena terus pada tanah, jadi ia boleh kurangkan risiko untuk berlakunya tanah runtuh. Kemudian mengelakkan aktiviti pembangunan dijalankan di kawasan yang berpotensi untuk berlaku kejadian tanah runtuh ni. Okey, sudah semestinya apabila untuk melakukan satu pembangunan di kawasan tersebut ataupun pembinaan, analisis untuk kebarangkalian ataupun laporan penilaian impak alam sekitar perlu dilakukan. Jadi apabila penilaian itu dilakukan, terdapatnya risiko kejadian tanah runtuh boleh berlaku, jadi disarankan untuk elak melakukan pembangunan dan pembinaan di situlah. Kemudian membina sistem saliran yang baik di kawasan cerun. Ini kita dapat lihat di Lebuh Raya, utara selatan. Okey, jika ada cerun yang tinggi dan curam, kita dapat lihat ada satu saliran seperti longkang ataupun saliran pipe dalam tanah tersebut, di cerun tersebut, seperti curucuk, supaya air yang mengalir di dalam tanah tersebut boleh dikeluarkan. Dan begitu juga dengan saliran seperti longkang di cerun tersebut, supaya air dapat disalurkan terus ke bawah tanpa mengganggu struktur cerun tersebut. Kemudian penyelenggaraan yang kerap yang dilakukan oleh pihak berkenaan lah. Contohnya kalau di penyelenggaraan cerun di Lebuh Raya Plus, jadi pihak Lebuh Raya Plus lah yang akan melakukan penyelenggaraan dengan kerap secara berterusan, supaya kejadian tanah runtuh ni boleh dielakkan. Kalau di jalan raya negeri, maka pihak berkuasa tempatan ataupun Jabatan Kerja Raya yang membuat penyelenggaraan tersebut. Seterusnya, apabila kita nampak ada cerun yang terdedah dengan ejen hakisan yang boleh menyebabkan tanah runtuh, maka pihak berkenaan perlu mengambil langkah supaya menutup cerun tersebut dengan kanvas ataupun membuat simen di cerun tersebut, supaya ianya tidak berlakulah tanah runtuh
mengurangkan risiko tersebutlah. Jadi sebagai penutup, saya saya ingin memberikan contoh apa kejadian tanah runtuh yang berlaku. Yang pertama adalah kejadian di Highland Tower, di mana tanah runtuh berlaku secara mendapan. Maknanya bukannya tanah turun dari tempat tinggi, dari yang bercurun lah. Dia berlaku secara mendapan terus nimpak ke bawah. Jadi itu salah satu kejadian tanah runtuh yang mengorbankan nyawa. Kemudian kejadian tanah runtuh di Bukit Antarabangsa, dan yang paling kerap sekali yang kita dengar kejadian tanah runtuh adalah di Cameron Highland di negeri Pahang. Kita dapat lihat ianya berlaku kejadian tanah runtuh disebabkan aktiviti manusia. Dan apabila kita dapat membendung ataupun melaksanakan langkah mitigasi ini, kejadian tanah runtuh boleh dikurangkan pada masa hadapan, insya-Allah. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih.